Assalamualaikum, saya Mio Muhammad Arfan selaku pengerusi program Hikmat Masyarakat Gotong Royong di Pantai Morib untuk Seksyen 40 bagi subjek MPU 2412. Kami ingin membentangkan aktiviti sebelum, semasa dan selepas program. Perkara pertama yang kami lakukan sebelum aktiviti ialah perjumpaan. Sebelum menjalankan program, kami mengadakan mesyuarat sesama ahli tugasan iaitu seramai 15 orang. Mesyuarat yang kami lakukan terbahagi kepada dua kaedah iaitu dalam talian dan secara bersemuka. Bagi dalam talian, kami membincangkan pelantikan ahli jawatan kuasa seperti pengerusi, setiausaha dan lain-lain. Bagi mesyuarat secara bersemuka pula, kami membincangkan perkara seperti lokasi untuk melakukan program, bila program akan dilakukan, kenderaan yang akan dinaiki oleh kami untuk ke lokasi dan juga tentatif program bagi memastikan program dijalankan dengan lancar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulakan program MPU 2141 untuk sesi gotong royong di Pantai Morib, kami seramai 15 orang menyediakan dan membeli alatan dan makanan. Kami mengumpul duit dan membagi sama rata untuk membeli keperluan alatan seperti penyapit sampah, sarung tangan, plastik sampah, penggaruk, sudu dan garpu plastik. Kami membeli barang keperluan dengan jimat dan teliti supaya barang, alatan dan makanan mencukupi sebelum memulakan program tersebut. Sebelum melakukan program Hikmat Masyarakat di Pantai Morib, kami perlu meminta kebenaran daripada pihak Majlis Pembandaran Kuala Langat MPKL untuk menjalankan aktiviti di Pantai Morib, memandangkan lokasi tersebut adalah tempat awam. Oleh itu, pada tarikh 4 Januari 2023, kami telah pergi ke pejabat pengurusan MPKL untuk meminta surat keizinan. Proses meminta keizinan mengambil masa tidak sampai 5 minit, tetapi keputusan kelulusan surat keizinan tidak segera dapat kerana pekerja yang bertugas hanya memberi nombor telefon untuk dihubungi. Sebelum kami pulang, pegawai tersebut akan memaklumkan kepada kami melalui email sama ada lulus ataupun tidak. Sekiranya lulus, pihak MPKL akan menghantar email. Pada tarikh 5 Januari 2023, pengurusi iaitu Mio Muhammad Arfan telah menelefon pihak tersebut untuk meminta jawapan. Dan pada 6 Januari 2023, kami telah mendapat email surat kebenaran untuk menjalankan program Hikmat Masyarakat tersebut di Pantai Morib. Program kami bermula pada pukul 6.30 pagi, iaitu berkumpul di Savannah Solvay City sebelum bergerak ke Pantai Morib. Semasa berkumpul di Savannah Solvay City, Ketua program iaitu Mio Muhammad Arfan telah memberikan sedikit taklimat sebelum bergerak ke Pantai Morib mengenai pembahagian kereta dan sedikit taklimat keselamatan, serta kehadiran juga telah diambil oleh AJK kehadiran iaitu Farida. Pada pukul 7.20 pagi, kami memulakan perjalanan ke Pantai Morib yang melibatkan seramai 15 orang pelajar daripada Seksyen 40 dan 4 buah kereta. Semasa program, 7 hingga 8.30 pagi, kami memulakan perjalanan ke Pantai Morib. Perjalanan mengambil masa selama 1 jam 20 minit. Pada hari tersebut, kami menggunakan 3 buah kereta. Sebaik saja tiba di Pantai Morib, kami menikmati sarapan bihun goreng bersama air teh panas yang telah disediakan oleh Aina dan Sarah. Sementara sarapan disediakan, sebahagian daripada kami menggantungkan spanduk pada pokok bagi melambatkan aktiviti gotong royong sedang dijalankan. Selain itu, AJK kehadiran iaitu Farida mengambil kehadiran ahli kumpulan buat kali kedua bagi memastikan semua hadir. Selepas selesai sarapan, Aiwah mengalihkan baju yang telah ditempa olehnya kepada semua ahli kumpulan. Sebelum memulakan aktiviti gotong royong, kami terlebih dahulu mengagihkan peralatan gotong royong seperti plastik sampah, penggaruk sampah, sarung tangan dan sebagainya kepada semua ahli kumpulan. Selepas pengagihan peralatan diagihkan, ketua pasukan kami iaitu Arfan telah memberi ucapan serta membahagi tugas kepada beberapa kumpulan untuk tidak melepasi batas kawasan yang tertentu. Ianya bertujuan untuk menjaga keselamatan pasukan agar berada di kawasan yang telah ditetapkan. Selain itu, dalam ucapan Arfan telah mengingatkan kepada semua ahli kumpulan untuk menerapkan sikap
kerjasama dalam aktiviti gotong royong, mengeratkan silaturahim serta saling tolong-menolong antara satu sama lain dalam melakukan aktiviti ini. Ianya bukan semata-mata untuk mencapai objektif membersihkan pantai sahaja. Selain itu, AJK Keselamatan iaitu Jumaatun dan Yazid juga mengambil bahagian memberikan taklimat keselamatan seperti memakai sarung tangan dan memakai kasut agar keselamatan diri dapat dijaga dengan baik. Jumaatun juga telah membawa peti pertolongan cemas sebagai persediaan sekiranya berlaku sebarang kecederaan. Akhir sekali, bacaan doa dan senaman ringan dilakukan oleh saudara Akmal dan Yazid. Pada pukul 9.30 pagi hingga 12.30 tengah hari, semua ahli kumpulan memulakan tugas dengan tekun dan bersungguh-sungguh untuk membersihkan serta menceriakan kawasan pantai agar kawasan pantai terhindar daripada sampah yang boleh memudaratkan hidupan laut dan dapat menarik pelancong untuk datang melawat kawasan pantai yang bersih dan terjaga. Semasa aktiviti dijalankan, AJK Makanan menyediakan air untuk semua ahli kumpulan yang telah penat bergotong royong agar dapat menghilangkan penat dan dahaga. Pada 12.30 hingga 1.30 petang, selepas bergotong royong, kesemua ahli kumpulan berkumpul di satu tempat letak kereta untuk AJK Makanan mengagihkan makanan tengah hari seorang demi seorang, iaitu nasi ayam dan air mineral kepada ahli kumpulan. Setelah sebaik saja mereka selesai makan tengah hari, kesemua ahli kumpulan menunaikan solat fardu Zuhur secara berjemaah di sebuah masjid yang terdekat dan dalam masa yang sama, kesemua ahli kumpulan juga mengambil masa untuk berehat seketika sebelum sambung melakukan aktiviti bergotong royong. Seterusnya, pada pukul 1.30 PM hingga 2 PM, kami menyambung aktiviti gotong royong dengan membersihkan kawasan pantai dan juga tempat berehat dan berkumpul. Setelah selesai membersihkan kawasan-kawasan tersebut, kami semua mengemaskan peralatan yang telah digunakan dan serahkannya kepada AJK Peralatan kembali. Kemudian, kami membuang hasil kutipan sampah sarap ke dalam tong sampah yang telah disediakan di pantai tersebut. Sebagai kenangan, kami mengambil beberapa kopi gambar sambil memegang sepanduk sebelum pulang ke rumah masing-masing. Akhir sekali, saya akan membentangkan dengan lebih perinci apa yang berlaku selepas program. Selepas selesai aktiviti program khidmat masyarakat gotong royong membersihkan pantai, kami beralih fokus kepada laporan aktiviti khidmat masyarakat dan rakaman pembentangan projek yang akan dihantar kepada pensyarah subjek untuk memenuhi arahan dan syarat garis panduan tugasan ini. Ketua kami, Arfan, dan setiausaha program ini, Nurin, mengarahkan semua ahli selain daripada AJK Fotografi untuk mengambil bahagian dalam proses melengkapkan laporan. Hal ini kerana kami ingin memberi ruang kepada AJK Fotografi untuk lebih fokus mengedit video supaya dapat menghasilkan video yang terbaik. Setiausaha kami juga telah menyediakan satu rangka pembahagian tugas laporan ini kepada ahli yang lain melalui platform aplikasi WhatsApp. Beberapa ahli yang bertanggungjawab telah mengisi nama bagi memberi sumbangan tenaga mereka, tetapi kami tidak lari juga dengan ahli yang lambat memberi respon dalam menyiapkan tugasan ini. Selepas itu, kami diberikan masa sehingga selewat-lewatnya 25 Januari 2023 untuk menghantar bahagian laporan yang kami siapkan kepada setiausaha dalam bentuk words dan akan digabungkan kemudian oleh setiausaha. Tapi malangnya pada tarikh tersebut hanya lebih daripada separuh ahli yang menghantar tugasan mereka kepada setiausaha. Hal ini tidak dipandang remeh oleh setiausaha kami dan dia segera memberi amaran di dalam grup WhatsApp kepada ahli yang belum menghantar laporan agar segera menyiapkan laporan. Selepas beberapa amaran yang telah diberikan, Alhamdulillah kami dapat menyiapkan laporan ini pada tarikh 9 Februari dan laporan yang lengkap
juga telah disiapkan oleh setiausaha kami. Dan pada hari berikutnya, iaitu hari terakhir tamat tempoh penghantaran tugasan, ketua kami Arfan telah menghantar laporan ini ke dalam Google Classroom. Selain daripada tugasan menyiapkan laporan, ahli jawatan kuasa fotografi juga telah mengambil bahagian dalam menyiapkan video rakaman pembentangan projek ini yang perlu dihantar bersama dengan laporan. Ahli lain juga turut memberikan idea-idea kreatif mereka kepada AJK Fotografi yang lain. Terdapat sedikit masalah yang berlaku antara AJK Fotografi kami semasa proses edit video rakaman, iaitu kurang komunikasi, tetapi mereka dapat mengatasinya setelah itu. Banyak rakaman yang telah diambil semasa aktiviti berjalan, sama seperti the tentative program. Terdapat juga rakaman masih luar dari tentatif yang telah diambil, contohnya seperti masalah kesihatan dan kecederaan kecil yang berlaku semasa aktiviti. Kecekapan AJK Keselamatan kami telah memberikan pertolongan cemas dengan kadar segera kepada ahli yang terlibat dan keadaan kembali terkawal. Tetapi terdapat juga sedikit kekurangan, iaitu kami tidak dapat merakam semua ahli untuk memberikan ucapan mereka setelah selesai program. Walau bagaimanapun, AJK Fotografi berjaya menyiapkan rakaman video dan ahli yang lain bersungguh-sungguh menyiapkan bahagian laporan masing-masing dengan penuh tanggungjawab.